Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam ini Allah beri kesempatan untuk saya dan tuan-tuan untuk kita ikhlaskan diri, untuk kita melapangkan masa kita yang Allah bagi 24 jam, masanya lama, dan kita peruntukkan sedikit untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berkira masa kita dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga tak kira masa untuk kita. Mudah-mudahan masa kita selepas ini Allah Taala berkati dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, panjangkan masa kita dengan penuh keberkatan insya-Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan orang mengajarnya. Mudah-mudahan kita malam ini benar-benar termasuk orang yang terbaik di kalangan umat Nabi SAW, dan kita mendapat habuan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita lakukan sekarang ini menjadi bekalan kita di akhirat, di kubur kelak insya-Allah. Mudah-mudahan dapat membantu kita. Baik, insya-Allah malam ni kita nak munaqasyah lah. Malam pertama kita cuba munaqasyah. Saya pun maghrib sekarang ni bila tak ada jemputan mana-mana, dah sekarang ni pun PKP, jadi kita daripada sia duk masa kita duk buang masa kan. Baik kita buat macam ni, insya-Allah kita pun ada aktiviti kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi insya-Allah kita mulakan dengan surah ni, pasal saya tengok tiap malam kita baca. Bila tiap malam kita, jadi saya ambil ini sebagai prioriti untuk kita belajar. Bukan hal lain tak utama, tapi ini sebab kita baca tiap malam. Mudah-mudahan kita kuasai yang ni dulu, nanti kita kuasai surah lain yang pula lah insya-Allah. Baik. Saya tak minta tuan baca. Saya yang baca dan saya akan betulkan insya-Allah. Cuma kalau tuan-tuan volunteer nak baca, itu terpulang. Kalau saya minta baca seorang nanti takut malah esok tak merah. Kan? Jadi hak tu volunteer terpulang. Kalau rasa saya nak baca ustaz, tak apa. Tapi saya akan sebutlah, saya akan bacalah yang ni. Nah, baik. Baik, A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulakan dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalimah bismillah. Saya bukan nak tuan-tuan ikut saya, tak payah ikut sebab kita lagi kita nak baca lain pula lagi. Baik, saya syarah aja. Baik, bila tuan-tuan baca Quran pertama sekali, kita baca a'udzubillah lah macam mana pun. Bila kita baca awal surah Quran macam mana pun, Tuhan sebut dalam Quran jelas kena baca a'udzubillah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu baca Quran kena sebut fasta'iz billah, maka bacalah a'udzubillah. Tuhan tak pernah sebut dalam Quran ni bila baca Al-Quran baca bismillah. Tak pernah pun. Yang kena baca a'udzubillah. Sebab tu ulama khilaf adakah a'udzubillah tu wajib ataupun sunat. Jumhur kata sunat. Sebagian ulama kata wajib sekali seumur hidup. Mana kalau dah baca sekali seumur hidup tu dah jatuh dah, maknanya kita dah tak wajib dah selepas itu. Hal lain itu sunat. Sebagian ulama kata gitu. Jadi nak baca Quran ni sebagian ulama kata wajib baca a'udzubillah, sebagian kata sunat baca. Tapi apapun dituntut untuk baca a'udzubillah. Bismillah bila awal surah sahaja. Bila di tengah-tengah surah tak perlu baca a'udzubillah. Pasal apa? Pasal kadang-kadang tak baca bismillah. Pasal kadang-kadang kita baca bismillah, kadang ayat tu dimulai dengan ayat yang Allah Taala laknat. Allah Taala murka. Jadi kenapa nak baca bismillah? Sebab tu kita bila kita baca di tengah-tengah surah, tengah-tengah kita nak start di tengah-tengah, tak baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan, contoh. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru, contoh macam tu. Nak kita baca kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna, macam tu. Contoh kan. Tak baca bismillah. Bismillah di awal surah saja. Baik. A'udzubillah ni kita baca macam ni ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu ni buka mulut lah macam biasa kita tahu buka mulut. Dan bukan dia sebenarnya bukan orang banyak sebut dia sebenarnya bukan a'u ni salah. Dia bukan keluar hidung, dia
A'u, keluar ke mulut. A'u. A'u. Bukan a'u. Nanti kita bincang lagi tu. Saya nak fokuskan surah Mulk ni sebenarnya. Baik. A'udzu. Dan bukan baca a'uzu Yang baca dengan zai, baca dengan zal. Zal ni yang kecil tu. Kalau zai yang panjang, yang baca a'uzu. A'udzu. Macam mana sebut zal? Lidah kena keluar sikit, ni gigi atas, gigi bawah. Gigi atas, gigi bawah. Letak lidah di antaranya. Zu. Macam tu. Itu huruf zal. Zal yang mana? Yang pendek ada titik. Kalau zai yang panjang. Zai yang panjang ada titik. Ini pendek ada titik tu. Macam dal tu. Itu dia panggil zal. Jadi sebutan macam mana? Cara sebut, dia ada 2 gigi. Gigi atas, gigi bawah. Dan keluarkan lidah sikit. Lidah di tengah-tengah. Zu. 3 huruf yang sama. 3 huruf yang sama. Zal, tha dengan dha. Tha pun sama. Dha pun sama. Zal pun sama. 3 huruf ni yang sama. Makhraj dia. Ni panggil makhraj. Bukan sifat lagi makhraj. Sifat lain. Sifat dia gemuk, besar, kurus, bengis. Tu sifat. Satu rumah. Rumah tu rumah nombor 25. Tapi dalam rumah tu ada orang macam-macam sifat. Dalam Al-Quran pun sama. Makhraj tu banyak huruf dekat makhraj tu. Contoh zal. Dha dengan tha. Satu makhraj je. Tapi sifat lain ni. Nanti cerita sifat lah. Kan makhraj dia. Makhraj dia zal, zu. A'udzu. Biasakan diri sebut a'udzu. Jangan baca a'udzu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillah, ba kena bunyilah bi. Jangan sebut bismillah. Jangan baca bismillah, kena sebut bismillah. Bunyi bi. Banyak orang baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tak mau bis. Dia kena bi. Bismillah, kena bunyi bi lah. Jelaskan ba tu. Dan sin kuatkan angin dia. Sin nanti tuan-tuan akan ingat. Start malam esok kalau boleh bawalah buku kosong satu. Buku kosong supaya kita dapat catat sikit-sikit lama kita ingat, ataupun buat Quran sendiri. Kalau Quran sendiri kosong catat. Ataupun nak catat tepi Quran ke, okeylah. Kan. Supaya kita tahu baca macam mana. Okey, sin ni sifat bacaan dia kena keluar angin bagi kuat, lontarkan angin bagi kuat. Sin. Pasal apa keluar angin kuat? Pasal sin ni huruf safir. Tak apa, nanti dah malam ingat. Sekali balik lagi ustaz sebut apa dia, safir tak. Memang tak ingat sekali sebut malam ni, memang tak ingat. Tapi kita bukan malam ni je. Sekali lagi PKP ni tak habis, kita duk menaqasyah ni lah. Lama-lama ingat lah, kan? Okey, huruf safir ni maksudnya in English dia panggil whistle. Whistle ni bersiul. Maksudnya huruf safir ni huruf yang bersiul. Maksudnya huruf yang angin dia kena kuat macam kita bersiul tu. Ada 3 je dalam Quran huruf safir ni. Sin, zai dengan sad. 3 ni angin kena kuat. Macam mana angin yang kuat? Bis. Jangan baca bismillah sikit lah. Bismillah tak mau dia bis. Angin kena kuat. Bis. Angin nak kuat bis. Dan angin dia bukannya angin yang pendek. Pasal ada rukhawah. Rukhawah ni huruf yang mengalir. Nanti akan ingat huruf rukhawah macam mana. Huruf yang mengalir. Tak boleh baca bismillah. Dia tak boleh terhenti. Sin tu kena bawa sampai ke mim. Pasal apa kena bawa? Kita panggil huruf yang mengalir. Rukhawah ni huruf yang lembut dan mengalir. Maksud mengalir ni, bila dia mati, kena bawa sampai huruf hidup selepas dia. Okey, sin ni mati, kena bawa sampai huruf hidup selepas dia, pada mim yang hidup tu. Jadi kena bawa bismi. Jangan putuskan bismi. Okey ustaz, saya dah keluarkan angin yang banyak dah ustaz. Saya baca betul tak ustaz? Contoh bismillah. Tak betul saya kata. Kan saya dah keluarkan angin yang kuat. Okey, itu satu sifat dia. Safir. Sekarang ni sifat yang kedua. Rukhawah tak ada, saya kata. Apa rukhawah ustaz? Rukhawah ni, tadi safir dah keluarkan angin yang kuat, cantik. Rukhawah ni, alirkan sin tu ke mim. Itu rukhawah. Bukan sin je. Maksudnya huruf rukhawah ni ada 15 dalam Quran. Nanti kan ingat ada 15. Jadi cara sin dia kena alirkan. Macam mana alirkan? Bismi. Dia tak boleh putus. Bismi. Jangan baca bismi. Nampak tak? Tak ingat dah nanti. Rakam bagus. Sebab tu saya bila saya mengajar di mana-mana tempat, saya kata rakamlah. Saya kata rakam. Kan? Supaya dia balik, dia boleh dengar balik. Ataupun dia catat ke. Baik.
Bismi. Bawa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ra tekan syaddah nah. Tekan ra. Bismillahir tekan ra. Bismillahirra tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Ar-Rahim. Ha dua tu ha yang pedas, kena baca ha pedas lah. Baik nah, baik. Baik, tabarakalladzi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, tabarakalladzi. Taba dia menjadi taba. Dan dalam Al-Quran ni dia tidak ada huruf ba, dia ada ba. Taba. Taba. Dalam bahasa Arab, Al-Quran turun dekat orang Arab, dekat Nabi SAW, dekat bangsa Arab. Jadi bacaan dia pun kena dalam slang Arab lah kita kena baca sebenarnya. Dia tak boleh baca taba. Kan? Taba, tu orang Kedah, tabara, kan? Roti lama, kan? Roti lama ya tafaj. Tu orang Kedah. Orang Kedah jaga tu kan? Dia kena taba, taba. Nah, baik. Ba mak asli 2 harakat. Ba mak asli 2 harakat tak lebih. Jangan tabarakalladzi tak boleh. Dia 2 harakat aja. Wajib 2 aja. Kurang tak boleh, lebih tak boleh. Taba, ba mak asli nah. Baik. Tabarakalladzi. Ka kena baca dengan tabaraka. Yang baca tabaraka. Kaf ni sebutan macam mana? Kaf. Ta satu lagi. Ta ni kena sebut ta. Jangan sebut ta. Sebut ta. Dan bukan ta. Kalau ta itu salah. Ta dalam dia ta. Di mana makhraj dia? Baik. Gigi tumbuh, gigi ni tempat gigi tumbuh antara gigi dan gusi. Itulah makhraj ta. Okey. Ni kata ni gusi. Okey, gigi tumbuh, tan line tu. Tan line atau gigi dan gusi. Border gigi dan gusi. Tempat gigi tumbuh. Itulah ta. Faham? Boleh faham tak? Boleh nampak tak? Tempat gigi tumbuh. Faham dah bahasa Melayu tu? Bukan bahasa Arab tu. Bahasa Melayu tu. Kan? Tempat gigi tumbuh. Tak mana tempat gigi tumbuh? Ambil lidah letak kat situ. Ta. Situlah ta. Itu makhraj ta. Nah, ta, dal, ta, situ makhraj dia. Sama aja. Nah. Okey, sebutan ta. Bukan sebut ta, dia ta. Pasal apa ta? Pasal dia huruf hamas. Dia ada lantunan, dia ada percikan angin dia ta. Jangan sebut ta. Itu sebutan yang betul. Baik. Ka pun sama. Ka pun hamas juga. Jangan sebut ka. Ka. Tabaraka. Dia tabarakalladzi. Tabaraka. Gitu. Baik. Tabarakalladzi. Ani alladzi. Macam mana? Alladzi. Bukan allazi. Macam mana? Alladzi. Cuba sebut, lidah keluarkan. Alladzi. Kalau sebut allazi, makna lari mana tak ada. Tuhannya ni segala keberkatan, penuh dengan keberkatan. Yang alladzi tu yang. Tapi bila kita sebut allazi tak ada makna. Kita baca Quran tak ada makna allazi. Betul allazi. Satgi. At least pagi, lepas isyak satgi, dapat 2 perkataan ni pun jadi lah. Betul ke yang ni? Hak lain-lain tu aku tak ingat dah, tak cerita. Aku nak ambil ingat 2 perkataan ni satgi masa lepas main isyak satgi. Jadi bagi saya, saya puas hati dah. Tak apa, malam lusa dia teringat ke perkataan ketiga, keempat pula. Tak apa lama-lama kan. 60 tahun, 30 tahun kita belajar. Kalau saya tak pindah mana-mana, kalau saya tak mati kan. InsyaAllah habis ya. Ingatlah kan. Ingat duk fikir aku ni tak ingat lagi, baru seminggu mengaji. Allah. Seminggu ingat fikir nak ingat habis lagi. Kan, berpuluh tahun orang mengaji, baru dia ingat. Jangan kalut, yang paling penting pahala dapat kita mengaji. Pahala dapat. Hak Tuhan duk bagi ni, sedang bagi ni. Hak faham tak faham lagi ni. Keluar pintu lagi tak ingat parah. Tapi ni hak duk turun ni kita tak nampak. Kan hak duk turun ni. Kita nak hak tu lah. Baik, yang tersurat dan tersirat. Sagi sebut tabarakalladzi. Cuba sebut enggak Dan? Sebut tentu je 2 perkataan dia. Cuba sebut enggak? Alladzi.
Macam tu. Alladhi. Mana? Jangan sebut allazi dah. Sebut alladhi. Baik. Cantik. Alladhi dua harakat baca nah. Mak asli nama dia. Taba ba mak asli. Alladhi dhi tu mak asli. Biyadihi tak ada apa-apa masalah sini. Tak masalah sini senang ya. Biyadihil mulku. Meskipun tak ada masalah sini. Mulku tak ada masalah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Wa huwa ala la ma asli kulli pun tak ada masalah sini, mudah insya-Allah. Syai'in ala ma asli, syai'in ma apa? Ma'lin nama dia. Ma'lin. Dan syin ni sebut bagi tafashi, angin dia kena keluar banyak. Syai'in. Syai'in. Makhraj dia kat mana? Lidah kita di tengah lidah dan di tengah langit-langit atas. Dia angin dia pupuk, dia keluar, angin dia kita banyakkan di tengah-tengah lidah dengan di tengah langit. Langit yang tengah hak melengkung tu, lidah kita. Dia main tentu. Huruf syin ni tempat kita duk sebut nak bagi orang senyap tu. Situ syai'in. Jangan sebut sai'in. Sebut syai'in. Ma'lin. Bacaan apa harakat? 2 harakat aja. Yang lebih. Yang baca syai'in. Yang baca syai'in. 2 harakat aja. Baik. Syai'in qadir. Baik. Tanwin bertemu dengan qaf, wajib baca bagi dengung. Syai'in qadir. Syai'in qa. Kena baca dengung. Pasal apa hukum dia? Ikhfa'. Hukum dia ikhfa', kena baca bagi dengung. Tak ingat hukum lagi ustaz, tak apa. Yang paling penting nanti kita baca sini, nanti baca bagi dengung. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengung. Dia dengung dia kat dalam. Dengung sini. Jangan tutup mulut. Buka halqum. Dia qaf. Cari di mana qaf. Qa. Cari qaf kat mana? Qa. Okey, dengung kat situ. Dengung kat situ. Dengung situ. Jangan baca itu dengung kaf. Jangan baca ig nah. Jangan baca ing. Ing tu ing. Ataupun ink, dakwat. English dakwat. Jangan baca ink. Inq dalam lagi. K ke atas kaf. Q dalam lagi. Qa. Cara dengung dia. Dan dengung dia, orang dengar tengok Saya nak bagi perbezaan dengung kaf dengan qaf. Dengung kaf, mangka. Itu orang tahu dengung kaf, mangka. Kalau dengung qaf, mangqa. Dengung qaf itu. Nampak tak? Okey, dengung kaf, inkana. Dia dengung dia kat luar. Dengung qaf, inqa. Dia lain bunyi dia. Nampak tak? Orang yang dengar, itu pada dia, kaf. Itu pada qaf. Nampak? Beza dengung kaf dengan qaf. Saya buat dengung. Dengung apa tu? Kaf. Saya buat dengung apa tu? Qaf. Orang dapat beza. Itu dengung qaf. Dengung apa? Dengung yang tebal. Pasal apa tebal? Sebab qaf huruf isti'la. Dengung dia pun mesti dengung yang isti'la, dengung yang tebal. Walaupun huruf ikhfa, kaf ikhfa, qaf pun ikhfa. Tapi dua-dua ni dengung dia tu berbeza dari sudut tebal dan nipis. Minka minqa. Baik. Jadi kini kita baca kulli syai'in, buka mulut, kulli syai'in. Dengung dia, dengung tebal. Baik. Qa, sebut qa. Yang baca jangan muncul qa. Tak mau qa dia. Qa, buka mulut aja. Qa. Kulli syai'in qadir. Yang baca qa, qadir, tak mau qadir dia. Qadir. Sebab huruf qa fathah. Dia fathah. Apa maksud fathah? Okey, tuan-tuan mungkin belajar dulu dia panggil baris atas. Baris atas, baris bawah kan. Saya belajar fathah kasrah. Fathah tu baris atas, kasrah baris bawah, dhammah baris hadapan. Macam waw tu. Baik, apa maksud fathah? Fathah ni buka. Lepas tu bila huruf fathah, tak kisah hang qaf ke hang ta ke kena buka mulut. Bukan muncul mulut. Orang Melayu dia baca qaf, qa. Dia baca ta, ta. Bukan ta. Ihdinas sirata. Bukan ta, ihdinas sirata. Buka mulut. Ta. Tal mustaqim, siratal
buka mulut. Nah, macam ni juga. Jadi kita baca wa huwa ala kulli syai'in nah, baik. Baik, qadir. Dal kat mana tadi saya kata? Waqaf kat mana? Dal. Tadi sebut ta. Tapi saya ada cerita tentang dal. Ta, da dengan ta makhraj sama. Kat mana dal? Makhraj dal sama juga dengan ta tadi, iaitu makhraj dia tempat gigi tumbuh. Okey. Jadi bila tempat gigi tumbuh bunyi macam mana? Bunyi di. Dia tak bunyi di. Kalau di tu DID. Saya belajar di surah Al-Mu'min, itu di. Sekarang ni bukan DI. Dia dal ni dia depan sikit lidah. Kalau DI, lidah ke atas langit. Lidah kat langit. Gigi tak kena. di. Sebab sebut di. Lidah tak kena langit. Duduk di mana? Saya duduk di atas. Duduk di atas tu. Di. Tak kena langit, tak kena lidah, tak kena ni, tak kena gigi. Tapi kalau dal bahasa Arab, lidah dia kena gigi. Pasal apa? Makhraj dia tempat gigi tumbuh. Sebab tu qadi. Sebab tu nak belajar macam mana? Belajar sebutan dia duduk. Itu sebutan dal yang betul. Baik belajar yang tu. Jadi kita baca kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu. Itu budu. Budu hak kita makan tu budu lah. Ni budu. Itu sebutan dal yang betul. Kena ubah. Pasal apa kena ubah? Pasal dia Quran. Bukan bahasa Melayu. Sebab Quran ni turun kat Nabi. Orang Arab. Nah. Jadi kita baca bagi cara betul. Jadi kena baca qadi. Sebut da, di, du. Da, di, du. Tu sebutan dia. Da, di, du. Nah, balik nanti bercakap dengan anak, duduk. Ajak dia duduk. Ayah nak duduk, kan? Awak ada ayah lidah pendek nampak malam ni? Lidah pendek nampak? Tak apa kata dia kan. Saya guru saya daripada guru dia orang petani tapi dia duduk Mekah lama. Dia balik ke Malaysia sampai dia pun cakap bahasa Melayu tapi bunyi dia slang-slang Arab ah. Kalau cakap belalang, orang Arab G tak ada. Orang Arab mana ada G? Tak ada. G tak ada. Dia cakap kalau kata pisang, dia kata pisan. Dia tak pisang. Dia G tak ada. Orang Arab kan, mana ada G? Pisan. Kalau kata belalang, belalan. Kalau kata ni pun sama, kata duduk. Cakap jadi itu, cakap. Kan, padan. Tapi nak pergi padan. Padan, bukan padang, padan. Baik, qadi. Jadi qadir. Baik, qadir sini kita waqaf. Asal hukum dia mak asli, asal hukum. Qadirun, asal mak asli. Tapi bila kita waqaf, kita berhenti. Waqaf ni berhenti. Berhenti kat mana? Qadir. Kalau kita baca sambung, qadirunil ladzi, kena sambah nun lah. Kalau kita baca sambung, qadirunil ladzi. Kalau baca sambung, qadir ni mak asli. Tapi sebab kita waqaf jadi apa? Mad arid lis sukun. Mad arid sukun. Tak kenal, tak apa. Mad sukun ni Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Alhamdulillahirabbil alamin. Semua yang belakang-belakang tu semuanya mak sukun. Baik, dia boleh baca berapa wajah? 3 wajah. Pertama 2 harakat, yang kedua 4, yang ketiga 6. Mana kita baca 2. Ni kita baca 2 lah. Tabaraka, macam mana 2? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 2 harakat. Kalau kita baca panjang, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 4 harakat. Kalau baca 6, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 6. Boleh baca 3-3 tu boleh baca. Dengan syarat dia utamakan ataupun dia bacaan dia yang paling elok dia ikut bacaan auzubillah atau bismillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim, him tu kita baca dengan 2, hak lain semua kena 2. Tu kaedah bacaan. Macam kita baca Fatihah, kan? Kadang-kadang imam, sekali-sekali tempat kita tengok imam, dia duduk berlagu nak sedap, tapi dia tak tahu bacaan. Cara bacaan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok dia baca 2 harakat, kita tahu dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedap lah main baca. Kita dengar kan? Lepas tu lagi sampai dekat habis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia panjang. Salah bacaan dia tu. Bukan salah segi hukum. Salah segi etika baca. Dia tak konsisten
ma'arid sukun. Ma'arid bila hang baca 2 atas 2 pe bawah. Ha. Bila hang baca 4 hukum dia betul. Ma'arid sukun dia baca dengan 6. Haklah kali tu. Semua cantik baca, saya salah tahu nak. Hang salah hang tak ikut hak atas bacaan dia. Sebab dia ma'arid, hak atas ma'arid pasal ma'arid bawah tak sama dengan atas. Qul ya ayyuhal kafirun. Dua harakat. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Salah. Dia kena lakum dinukum waliyadin. Dua sudah. Nampak tak tu cara dia. Jadi sini kita baca 2 contoh. Nanti kita semua kita baca dengan 2. Ghafur, futur, hasir, sampai habis maksud kita baca dengan 2. Pasal kita dah mula bismillah dengan 2. Nampak tak? Baik. Dan sini kita baca dengan 2 dan boleh baca dengan 4, boleh baca dengan 6, tapi kita baca 2 pasal bismillahirrahmanirrahim kita baca dengan 2 tadi. Dan ra ni ra tebal nipis. Qadir ra tebal kan nipis. Ra nipis. Walaupun kalau tengok hukum dia asalnya ra ni ra tebal, tapi sebab kita waqaf, mana kita baca dengan nipis. Jangan semata-mata tahu hukum dia nipis, tapi tahu buat nipis. Kalau tahu kata hukum nipis, tapi buat qadir tebal, macam mana nak jadi nipis? Kadang-kadang orang tahu nipis, dia kata cuba buat tengok. Cuba baca. Hukum apa katanya? Nipis. Ra nipis ke tebal? Nipis dia kata. Okey, cuba baca. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tebal lah. Qadir. Tebal lah. Dia tak tebal macam ni. Tebal macam mana? Buat apa? Qadir. Oh, tu tebal. Saya tak betul. Tu tebal juga, kan? Dia gini. Dia qadir, itu tebal yang betul. Qadir, tu tebal juga. Tapi tak betul tebal tu. Tebal juga. Yang betulnya nipis, qadir. Tarik bawah terus. Jangan naik langsung bibir. Kalau bibir lari ya, tebal. Nampak tak? So, kena baca. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia punya kedudukan di tu sampai ke ra. Jangan ubah bibir langsung. Qadir. Yang ra tu lidah je naik. Bibir tak bergerak. Qadir. Baru nipis. Kalau kita naik je, qadir. Dah tebal dah. Nampak nah? Walaupun kita kata nipis, tapi cara buatnya salah. Praktikalnya. Baik. Kemudian, ayat kedua. Dapat no? Ayat pertama. Ayat kedua, allazi. Ingat sekali lagi, jangan baca allazi. Allazi. Keluarkan lidah. Allazi. Baik, allazi situ mad asli. Allazi, okey, khalaqa. Cuba sebut khalaqa. Jangan baca khalaqa, khala. Pasal lam itu istifal. Kha isti'la, qaf isti'la. Huruf istifal duduk tengah-tengah, jangan berjangkit dengan huruf isti'la kiri dan kanan. Kena kha tebal, la nipis, qaf tebal. Khalaqa. Cuba sebut. Nah, satu lagi, kadang-kadang kita dengar sebut qalaqa. Dia pakai baca bagi lepas qalaqa. Allazi qalaqal maut. Tak maulah. Bagi bunyi kha dengan qaf tu beza. Kha qa. Kha qa. Khalaqa. Baik. Jadi kita baca allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik. Allazi khalaqal mauta. Al mauta alif lam al qamariyah. Kita sebutnya alif lam al qamariyah. Alif lam tu alif lam al qamariyah. Al mauta. Al qamariyah nanti tahulah. Satu lagi dia asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah ni dia kalau ada whiteboard senang kan. Baik, jauh sangat nak jalan pi pun tak apa-apa. Dia beza al-qamariyah, boleh beza al-qamariyah dengan asy-syamsiyah. Tak alif lam al-qamariyah. Dia ada alif lam hukum dalam Al-Quran, dia ada 2 alif lam. Alif lam al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Alif lam al-qamariyah yang tidak ada syaddah pada huruf selepas alif lam. Contoh ni al-mauta lepas alif lam mim tak ada syaddah. Dia panggil alif lam al-qamariyah. Kalau selepas alif lam ada huruf syaddah, dia panggil alif lam asy-syamsiyah. Contoh ar-rahman. Ar-rahman tu alif lam tu lepas alif lam ada huruf syaddah, dia panggil syamsiyah. Nampak tak? Okey, al-mulk nak tanya. Kalau faham al-mulk alif lam apa? Alif lam apa?
Al-Qamariyah ke Asy-Syamsiyah? Biyadihil mulku. Alif lam Al-Qamariyah. Pasal dia tak lepas lam tu mim tu huruf 3. Kita huruf 3 aja. Huruf 3 ada syaddah alif lam Asy-Syamsiyah. Huruf 3 tak ada syaddah alif lam Al-Qamariyah nama dia. Dapat no? Baik. Asy-Syaitan alif lam apa? Syamsiyah. Pasal alif lam lepas tu shin tu ada ni. Nampak tak? Nah baik. Baik. Al-mauta mim mauta mat lin. Sekali lagi mat lin. Nah, mat lin lah. Mat lin ni waw dia mati sebelum dia beri fathah. Mat lin lah. Baik. Tak apa cara baca. Al-mauta wal hayata tak ada masalah. Senang sini. Al-hayah pun alif lam Al-Qamariyah juga. Al-hayata, haya ni mak asli. Nah, hayata mak asli. Tak ada masalah sini bacaan dia. Liyabluwakum. Baik. Liyabluwakum. Sini liyabluwakum ba tu dia panggil qalqalah sughra. Qalqalah sughra lan. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra ni macam mana kena baca? Bagi dalam lantunan. Liyabluwakum. Tapi jangan lantum liyabluwakum. Kalau liyablu kubra. Liyablu sughra. Okey, beza dia kat mana? Kalau kubra dia berhenti dia seolah lantunan tu berhenti. Liyablu, belu. Kalau belu kubra. Kalau belu itu sughra. Belu. Contoh liyabluwakum itu sughra. Liyabluwakum itu kubra. Contoh saya bagi contoh qul huwallahu ahad itu kubra. Lam yalid wa lam yulad sughra kubra. Baik, macam mana nak kenal sughra kubra? Lam yalid wa kita tak baca lam yalid wa. Kalau d wa kubra, dia dwa. Lam yalid wa. Nampak tak? Dia macam touch and go, macam sambung gitu. Dia tak gitu. Dia tak boleh baca tak. Kalau tak kubra, dia kena baca tak. Nampak? Lam yalid wa lam. Kalau baca lam yalid wa lam tu kubra. Lam yalid wa lam dapat pianan. Lam yalid wa lam tu kubra. Kalau baca lam yalid wa lam sughra. Thumma radadnahu asfala safil. Thumma radadna. Itu sughra. Baik, sini pun sughra. Liyabluwakum. Nampak? Cuba sebut liyabluwakum. Jangan baca liyabluwakum. Jangan terhenti be, tak mau be dia be. Liyablu. Tu sughra. Tu sughra. Dapat no? Baik. Piramli aja kan dalam filem tu. Dalam filem apa? Dalam filem apa? Bukan. Jumpa ulang. Sudah ku tenung dalam kitab. Bakin ku tenung beretuk detab. Macam ni kan aja qalqalah kubra tu kubra. Dalam tu. Dalam jumpa ulang. Kita yang tak mau ikut kan. Beretuk detab. Baik, liyabluwakum ayyuk. Baik, satu lagi. Liyabluwakum. Jangan baca dengan kum Jangan baca dengan kum. Liyabluwaku. Kum. Jangan baca kum. Okey, dia asas dia kaf di hadapan. Baris kaf di mana? Di hadapan. Kalau kami baca lu dhammah. Nombor macam waw tu, nombor 9 tu. Baik, nampak tak? Jadi baris dhammah kena baca macam mana? Ku. Hamailah mim pun kena baca ku. Tambah mim jadi kum. Bukan jadi bila hang duk seorang jadi ku, bila mim jadi kum. Pasal apa kum? Okey, kalau kum buang mim jadi apa? Ko. Nampak tak? Boleh faham tak? Jadi liyabluwakum ayyukum. Okey, contoh. Orang selalu baca macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Salah tu. Alaihim cuma mim. Buang mim jadi apa? Alaihi. Asalnya alaihi. Tapi letak mim alaihim. Nampak tak? Tu cara baca. Sama kat hum. Hum fiha khalidun. Yang baca hum fiha. Kalau hum, dia jadi macam mana? Buang mim jadi ho. Itu kaedah dia. Nampak tak? Jadi kena baca dengan hum.
HWM, bukan HOME, home. Okey, sini kita baca Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan kum. Bukan baca him. Bukan baca hum. Baik. Ayyukum satu lagi. Baik. Liyabluwakum mim temu dengan hamzah tak boleh dengung. Jangan baca mim temu dengan hamzah, hukum dia saja saya cerita hukum lama-lama ingatlah. Walaupun bacaan betul, saya nak cerita hukum enggak. Mim temu hamzah hukum dia izhar syafawi, bacaan dia tak boleh dengung. Senang je nak ingat izhar syafawi. Tak tahu huruf dia. Huruf dalam Quran dalam mim mati ni dia ada hukum dia ada 3. Ikhfa syafawi, idgham mithlain, izhar syafawi. Izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mithlain. 3 itulah. Baik. Ikhfa syafawi dengung. Idgham mithlain dengung. Izhar syafawi tak dengung. Ikhfa syafawi mim mati, dia cerita bab mim mati ya. Okey, mim mati temu dengan mim. Hukum dia idgham mithlain. Kena dengung. Dengung baca ada, mim temu dengan mim dengung. Mim temu dengan ba, dengung ke tak? Dengung. Ikhfa syafawi. Okey, sekarang ni huruf Quran dah berapa? 20 apa? 28. Okey, dah tolak dah mim dah. Tolak dah mim. Mim temu dengan mim dah tolak dah. Tak tahu hukum pun tak apa. Mim tolak mim. Mim tolak dengan ba, hak ba tolak dah. Dua ni kan. Baki lagi berapa? 26. Semua tak dengung. Senang cerita dia. Hak lain semua tak dengung. Hukum mim mati ada 3. Satu, dua ni dengung. Ni tak dengung. Hak tak dengung 26 huruf tak dengung. Hak ni semua dengung. Hak dengung mim temu dengan mim, mim temu dengan ba. Itu je. Mudah ingat. Hukum tak hukum? Tak usah tahu hukum cerita dia. Okey, sekarang ni mim temu dengan apa? Hamzah. Sebut hamzah. Dengung ke tak? Pasal apa tak dengung? Tak tahu hukum. Hukum tak tahu Ustaz. Pasal apa dah Ustaz cerita hak mim temu dengan mim dengung, mim temu dengan ba, hak hamzah tak dengung. Senang cerita macam tu. Tahu kaedah tu cukup. Hukum nanti. Nampak tak? Hukum nanti. Boleh? Okey, mim temu hamzah tak dengung. Sebab hamzah termasuk 26 huruf tadi. Nampak tak? Baik. Jadi ayyukum, dia baca ayyukum, tambah ayyukum, satu baca iyyaka na'budu wa iyya. Sini cara bacaan dia sama dengan ayyukum. Baik. Ada 3 jenis bacaan dia sini. Orang duk baca. 2 salah, 1 betul. Yang biasa orang baca, antaranya orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Pasal dia panjangkan i. Dia tak tasydidkan ya. Dia tak syaddahkan ya. Dia panjangkan i. Perasan tak? Iyyaka. Ya tak ada syadah. Dia cuma panjangkan ya betul tapi tak ada syadah. Itu yang panjang. Kesalahan yang pertama, cara orang baca. Cara orang baca kesalahan kedua itu iyyaka na'budu wa iyya, itu pun salah. Pasal dia tekan sangat. Dia tak boleh. Dia kena duduk pertengahan. Macam mana? Iyyaka na'budu wa iyya. Nampak tak pertengahan? Tak tekan langsung. Tak terlalu tekan, duduk tengah-tengah. Wasatiyah. Nampak tak? Jadi baca macam mana yang betul? Iyyaka na'budu ni. Iyyaka na'budu wa iyya. Jadi iyyaka. Bukan iyyaka macam tu je. Iyyaka. Macam tu je. Jangan iyyaka na'budu wa iyya. Itu salah. Jangan tekan sangat, tapi jangan sampai tak tekan langsung. Sekarang baca iyyaka na'budu wa iyyak. Tak boleh, salah juga pasal tak syaddahkan. Duduk pertengahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama yang ni pun jangan baca ayyukum, tak boleh. Jangan baca ayyukum, tak boleh. Pertengahan ayyukum. Pertengahan. Baik. Ayyukum ahsanu amala. Kum jangan baca kum ayyukum. Baik. Ahsanu amala. Jangan baca Saya sebut ha pedas. Masuk
Kena pedaskan ha tu. Keluar soalan? Ni kuatkan. Lagi bukan Okey, kalau saya nak bagi ada perbezaan. Kalau alif dengan ha yang simpul, sebut macam mana? Lain tu. Sekarang ni kalau kita sebut yang ha simpul pun ha pedas pun apa beza dia? Tak ada beza. Kena bezalah. Sekarang ni kita nak beza dengan ha pedas dengan ha simpul. Nampak tak? Nak baca wajib bezakan. Warna biru kat ni. Pasal nak bagi boleh. Kan? Cari contoh. Ni Hamzah, ni. Nak baca macam mana? Ni betul lah. Ni Hamzah, ni ha. Nak macam mana? Kan ada beza. Kenapa kita sebut ni ni pun apa beza dia? Tak ada beza. Oh gila tak ada beza, tak ada makna. Walaupun bunyi dia macam semacam, tapi tak semacam. Kan? Jadi kena betul-betul. Kena sebut ahsan. Baik. Jadi kita baca ahsanu. Kita sebut ahsanu. Pedah. Orang sama bagi pedah. Ha pedas. Saya main sini, ha pedah. Saya belah Kedah ha kecil ha besar. Kan? Belah sana pergi ha kecil ha besar. Main sini ha pedah. Siapa tahu ha pedah apa dia kan? Ha pedah tak mana ni? Kan? Oh ni ha pedah rupanya, dia tak tahu ha pedah. Ha pedah pun saya dah boleh mengajar ha pedah lah sekarang. Kita sebut ha. Okey, tak apa. Usaha kita dapat. Nabi sebut orang yang susah yuta'ti'u. Nabi sebut orang yang susah nak sebut Quran ni, yang dia belajar, dia baca Quran, yuta'ti'u, dia tak. Maksudnya susah nak sebut kan. Tapi kita dapat dua pahala. Kan? Dua pahala. Pahala dia baca Quran, pahala dia sabar tadi dia dapat. Dapat dua pahala. Okey. Kadang-kadang orang ni saya cerita kan. Baik. Dia kadang-kadang orang ni Allah Ta'ala dia nak bagi orang tu macam-macam pahala. Ada orang yang Nabi sebut orang yang pandai baca Quran, yang baca Quran dengan elok, dia ikhlas, dia bersama para malaikat. Dan orang yang tak pandai baca Quran tapi belajar Quran, dah susah sebut Quran tadi, kan tak betul-betul sebut, tapi dia belajar, bukan tak belajar, niat belajar ni, Nabi kata dapat dua pahala. Tadi orang pandai baca, duduk dengan para malaikat. Ini dapat tak pandai baca, Nabi kata dapat dua pahala. Itu pahala dia sabar dengan pahala baca Quran, dapat dua pahala daripada orang baca tadi. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia nak bagi pahala ke orang bukan sama. Ada orang ni pahala dia semayang tahajud. Ada orang ni pahala dia rajin tolong orang. Saya jadi tolong orang saya malas. Ada orang ni pahala dia suka puasa sunat. Ada orang ni pahala dia jenis orang yang suka derma. Tak sama. Nak sempurna macam Nabi tak sama. Nabi semua dia buat. Jadi kita tak mampu. Ibn Tallah kata kita tak mampu. Tuhan tahu hang tak mampu. Tuhan bagi hang rajin hak mana satu untuk jadikan berat timbangan hang. Contoh kita ni bukannya pandai baca Quran, tak pandai. Tapi Tuhan bagi dia apa kelebihan dia dengan Quran? Rajin belajar Quran. Kadang-kadang hak rajin belajar, pahala lagi banyak pada hak pandai baca. Pasal dah pandai baca, tak baca langsung. Betul tak? Pasal dah pandai baca, main belajar pun tak, pahala belajar tak dapat dah pasal dia dah pandai. Dia tak main belajar, aku dah pandai, buat apa ustaz dia tak main pun apa. Satu, dia tak main belajar dah, pahala belajar dah tak dapat. Kadang-kadang sebab sibuk sangat, dah pandai baca, sibuk sangat sampai tak baca Quran seminggu tak baca, tapi dah pandai baca. Orang yang tak pandai ni pahala lagi besar pada hak dia. Kadang-kadang Tuhan nak bagi orang tu pahala bukan sama. Kadang kelebihan Tuhan bagi dekat dia, orang nampak kekurangan tak pandai baca, padahal kelebihan kat dia. Pasal apa? Pasal dia rajin. Tuhan bagi dia mati kerana tu je. Dia bukan mati pandai baca, tapi dia mati belajar Quran. Pahala dia lagi besar pada orang pandai baca tadi. Kita tak tahu hikmah, kadang-kadang kita duduk rasa rendah diri. Tapi kadang-kadang dengan keadaan tu Tuhan tinggikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada satu cerita. Seorang ni dia balik daripada, orang ni orang alim. Dia balik daripada satu malam dia balik. Dia tengok satu kubur tu cerah. Daripada kubur tu sampai ke langit cerah.
Riwayatlah cerita dia, riwayatlah cerita. Lepas tu dia pun nak tahu kubur tu kubur siapa. Dia tak tahu kubur siapa. Dia pergi kat kubur tu, dia nak tahu kubur siapa, dia tanda kubur tu. Sebab nak tanya esok ni kubur siapa kan. Dia tengok cerah, dia tak lari, dia pergi kubur, dia tanda. Dia ambil kayu, dia tanda, dia pacak. Kalau kita tengok cerah, kita lari kot kan. Tapi dia orang soleh, dia ambil tanda. Esoknya dia panggil orang sebagai bukti, dia panggil orang untuk tanya siapa kubur siapa kan. Dan dia panggil dua orang saksi sebagai bukti, takut dia menipu semua kan. Dia panggil AJK surau apa semua masjid-masjid, orang hak AJK yang perkuburan tu panggil semua. Ni kubur siapa? Kubur orang sekian-sekian. Aku semalam pun nampak kubur ni cerah daripada kubur dah sampai ke langit tu. Kan, tapi aku nak tahu ni amalan dia. Jadi aku nak tahu siapa keluarga dia. Bawa pisah, ni keluarga dia ni, isteri dia hidup lagi ni. Ni kubur Pak Ahmad contoh. Isteri dia ada kat hujung sana. Jom buat pisah. Dia pun buat pergi ke rumah isteri dia, buat pergi ke isteri Pak Ahmad ni. Sampai rumah isteri Pak Ahmad, puan, saya semalam saya cerita tu lah. Saya nampak kubur Pak Ahmad ni cerah daripada sebelum kubur dia tang kubur dia sampai ke langit cerah. Jadi tentu dia ada amalan soleh sebab kubur macam ni kan. Jadi saya nak tanya ni lah, makcik lah, apa amalan Pak Ahmad ni sampai macam ni kubur dia. Pak Ahmad ni setahu saya lah tak ada amalan apa dia. Nak kata dia gemuk tahajud kuat pun tak. Nak kata puasa sunat pun tak. Nak kata rajin sedekah pun tak. Nak kata dia orang yang kuat ibadat pun tak. Quran tak ada baca langsung. Quran tak ada baca. Kan? Jadi macam mana saya tengok kubur dia bercerah, apa amalan dia? Dia kata malam Pak Ahmad ni hak saya tengok hak dia selalu buat konsisten ni adalah satu tu. Apa dia cerita sikit. Dia setiap malam sebelum dia tidur, dia akan berwuduk, dia akan berwuduk dan dia akan pergi ke bilik dia, dia pegang Quran. Dia pegang Quran. Kemudian dia bila pegang Quran tu dia menangis. Dia sebut dalam Quran tu, ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Aku ni dulu tak pandai baca Quran dan aku dulu malas baca Quran. Malas baca Quran. Wahai Quran, ampunkanlah aku Quran. Aku ni tak kawan dengan kau masa aku muda dulu. Aku tak pandai baca, tapi demi Allah Quran, demi Allah ya Allah, aku cintakan Al-Quran ni. Aku beriman yang aku cintakan kau ya Quran. Dan dia sebut gitu. Lalu dia mata keluar niti dan akhir sekali dia ketuk Quran, dia akan cium Quran tu, dia peluk Quran tu. Tak pandai nak baca tapi dia cintakan Quran lah. Dia menyesal dengan kehidupan dia. Dia pun tutup Quran, dia tidur. Itu malah dah setiap malam. Ambil wuduk, bercakap dengan Quran. Nak baca tak reti tapi bercakap dengan Quran. Dan minta ampun dia dapat Allah Ta'ala dengan tidak pandainya dia baca Quran. Lalu orang hak lelaki soleh tadi, dia kata cuba tunjuk Quran tu. Dia pun baca Quran tu. Memang bila buka Quran tu memang Quran tu yang membekas air mata, nampak air mata kan. Jadi rupanya itulah amalan dia. Maksudnya dia walaupun dia tak pandai baca Quran tapi dia cintakan Quran. Cintakan Quran pasti, dan dia menyesal dia tak pandai baca Quran tadi. Jadi itu baru orang yang cintakan Quran. Tak kira orang yang cinta dan baca Quran dan belajar Quran. Macam mana? Orang yang cinta, dia belajar Quran, dia pandai baca dan dia cinta Quran. Macam mana? Itu lagi hebat. Lepas tu saya cerita ni bergambar. Nak cerita kadang-kadang saya nak motivate orang kadang-kadang dia rasa rendah diri, tak pandai baca Quran. Kadang pahala kita bukan pasal kita baca Quran, pasal kita belajar. Lepas tu Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebab kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Quran. Nabi letak orang belajar dulu, bukan mengajar. Nampak tak? Khairukum man ta'allama wa 'allamahu. Man ta'allama, siapa yang belajar dan mengajar. Kenapa Nabi letak hak belajar dulu? Pasal proses belajar dulu baru mengajar. Pertama, dan proses belajar lebih payah pada mengajar. Nak belajar tu, hak nak mengajar tak apa. Nak mengajar ni dia nak mengajar hak dia dah tahu. Hak nak belajar ni gelap, tak nampak apa ni. Nak keluar, nak turun mai, nak berjalan mai, nak buka Al-Quran, dia punya proses tu panjang dan memang malas. Dia nak buang malas, dia nak buang sikap tu, nak buang sikap malu, nak buang sifat ego dia tu. Itu yang pahala besar tu. Itu Nabi sebut man ta'allama tu dulu. Siapa yang belajar Quran lebih daripada orang hak ngaji, hak belajar, hak mengajar. Pahala dia tu. Keutamaan dia tu. Baik, insya-Allah mudah-mudahan kita ni lah. Baik. Ahsanu amala,
Seperti ini, amala. Amala waqaf tu dengan 2 harakat. Yang 2 harakat ni yang baca amala, tak mau. Kena baca amala 2 harakat. Pasal 2 harakat, mak apa tu? Siapa ingat mak apa? Mak apa kan? Amala mak apa? Ma'i aywa. Ma'iwad. Ma'iwad ni hak kita waqaf tu. Abada, rahima, haki, azizan, hakima, ghafura. Tu semua ma'iwad. Hak belakang-belakang tu. Hak asalnya fatatain. Bukan hak domatain hak fatatain je. Fathah, hak bagi 2 di atas. Hak tu kita baca. Kita baca jadi ma'iwad, kita waqaf dia. Baik. Baca 2 harakat. Contoh kita baca Sabbihisma rabbikal a'la. A'la tu mak aslilah, tapi bukan nak cerita bab hukum dia. Cerita bab bacaan dia. Jangan baca Sabbihisma rabbikal a'la. Tak mau macam tu. Kena baca 2 harakat. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. 2 harakat. Dan akhir sekali waqaf Suhufi Ibrahim wa Musa. 2 juga. Jangan baca Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada macam tu pada. Dia nak jadi mana tak tahu. Mak asli pasal jadi baca panjang. Mak asli 2 harakat je. Dia nak waqaf. Tabiat orang Melayu. Orang Melayu yang tiru bacaan, dia semua nak tiru. Jadi orang baca panjang, dia pun nak panjang. Bila akhirnya panjang, Mak asli pun jadi baca lebih sampai jadi mak alif sukun. Baik. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizu. Al-azizu alif lam apa tadi ingat tak? Al-qamariyah. Al-ghafur alif lam al-qamariyah juga. Pasal huruf ain dengan huruf ghain itu tidak ada syaddah. Baik. Al-azizu. Baik. Zaid tekan Aziz. Tekan sampai macam bunyi lepah tu. Z. Dia tu cara dia. Idza zulzilatil ardu zilza. Kan? Ini sama tak? Wa huwal azizu. Jangan aziz tekan. Azizul gha. Ini baca gha. Bukan mulut gha. Ghafur. Okey, ghafur baca berapa harakat? Okey, sekarang kita baca berapa harakat? Pasal apa? Pasal tadi qadir dengan bismillah kita baca dengan 2. Ni ghafur kita baca dengan 2. Dan ra tebal nipis. Ra tebal. Pasal apa? Pasal jangan tengok ra, tengok kat huruf sebelum dia. Waw. Dan huruf sebelum waw tu fa berbaris dhammah. Jadi kita baca dengan tebal. Ghafur. Boleh baca 246, tapi kita baca dengan 2. Pasal qadir ni baca dengan 2, rahim tadi kita baca dengan 2 juga. Sadaqallahul azim. Baik, dapat 2 ayat insya-Allah. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kemudahan untuk kita belajar dan untuk kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah sentiasa membuka ruang untuk kita seronok belajar dan supaya kita nampak pahala kita. Walaupun kita tak nampak mata kasar kita, nampak dengan mata hati kita pahala si Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni mendapat kebaikan dunia dan akhirat kita insya-Allah, dan kita dapat sampaikan dekat anak kita, sekurang-kurangnya isteri kita, sekurang-kurangnya orang dekat dengan kita insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sama malam esok.